Ada satu video berkenaan di Kelantan ni, di sekolah. Di sekolah tu budak ada mungkin cikgu ke ibu bapa ke rakam. Budak sekolah ditumpat, katanya sebulan dah tak ada air. Inilah realiti yang berlaku di sekolah PPD Tumpat. Suasana rehat di kantin sebuah sekolah di PPD Tumpat. Realitinya beginilah. Okey. Bulan patut nak basuh tangan ke mana tu? Dalam mana? Ni bekas ke apa ni? Air daripada tapi air daripada tak ada. Oh, air daripada depo tak ada dah. Ni boleh ni takut ada ni. Ada. Ada sini. Ada buat basuhlah dengan mana adanya. Allah, saya kepada yalah kita simpati kepada anak kita yang bermasalah. Inilah realiti dia, inilah masalah berlaku tempat kita, dek. Tolonglah, prihatinlah. Beratur dah tolong basuh tangan ni. Beratur. Mai. Okey, beratur satu-satu. Okey, berjeruk habis dah. Sikit je basuhnya. Basuh sikit-sikit je. Okey. Walah habis air dah. Bayangkan kalau bercakap tadi kedukaan ke semua tu di Kelantan tu masih ada di sekolah macam tu. Tetapi hari ni bila datang pilihan raya, dia menawarkan seolah-olah kalau tak undi pas masuk neraka. Ada video saya ingat pemuda-pemuda Melaka ke. Dan yang sebelum ni di Kedah sebelum ni. Yang lawan dia ni adalah musuh Allah. Jadi yang nak datang ni PRN yang meletakkan Islam ni sebagai perisai mereka. Soalnya yang lawan ni bukan Islam lah. Mereka saja Islam, terutama di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Nasihat Wabi pada Kelantan ni kan, kalau dalam isu air ni Jemeng kan, pimpinan PAS senang dia bawa, nak pilih air ke nak pilih Islam. Jadi mu nak jawab apa? Jadi mu tak payah cerita apalah. Itu masalah. Jadi itu yang apa yang disebut oleh Saidina Ali tu, kalimahnya benar menyebut tentang itu, tapi tindakan dia salah. Sebenarnya air ini, sebenarnya kalau kita tengok mana-mana pun air ni cukup Tuhan bagi. So yang kalau tak cukup air, tak dapat minum, air kotor, kamu yang salah urus. Itu yang dulu saya selalu sebut. Kalau kita dengan Islam itu, selalu kita kata buka kitab kuning tu, mula-mula bab yang kita belajar bab apa? Bab suci. Bab air. Kita belajar kan, air masuk air kopi, air keruk, apa hilang bau lah apa tu, itu kita belajar lah. Korea tu kita dulu agak air mineral tu paling bersih. Kali datang Korea, dia bungkus dia lagi bersih. Jadi dia berlawan sama ada air pipe kita boleh minum ke kan. Macam kita pergi di Bali kan, kita buka air pipe, kita minum air pipe dia. Kita kat Malaysia ni minum lah kan air pipe kita kan. Sebab kita rasa tak bersih. Datang pula air mineral kita rasa bagus. Orang Korea pula datang pula dengan kuih dia kan. Jadi mereka bersaing untuk apa? Kita bersaing kan antara Islam dengan air, nak pilih mana? Jadi ini yang menjadikan pemikiran kita, cara kita berfikir kan, dan ketaksuban kita itu menjadikan kita tinggal. Jadi kita keruh macam tu. Keruh-keruh pun boleh masuk universiti lah, kata dia Ahmad kan. Ambo mandi air pergi di telaga. Jadi dunia Islam begitu. Jadi bila kita sebut tentang madani, macam mana nak jadikan negara kita bertamadun, kita nak bersaing sehingga kan budaya kita, lihat macam mana orang Korea dia berjaya jadikan budaya dia, makan dia, pakaian dia, atau muzik, filem dia jadi budaya kita. Tak salah pun tengok filem itu. Pakaian dia pun cantik-cantik kan. Anak saya pun banyak pakai yang Korea, gaun labuh kan, pakaian dia longgar apa semua. Jadi boleh, muslimah kita pun boleh gunakan. Makan dia kan, odeng, bukan kimchi. Kau pun pandai, aku tak lagi kan. Aku tak suka betul tak boleh masuk tekak dia, aku tradisional kan. Jadi tapi
dah jadi makanan orang kita. Ya. Jadi bayangkan bagaimana kalau Islam itu sendiri kita masih bersaing macam tadi lah antara Islam dengan air. Mesti pilih Islam. Islam kalau dia dua tu kan. Jeming. Jadi Dia punya jadi Maggi. mu boleh faham lah. Apa nasib you? Nasib orang Kelantan. Dia punya Maggi dia pun penuh dekat pasar raya kita. Tapi Semua saya pelik mengelak. Kelantan ni. Walaupun Jeming tak tanya, saya pelik. Rakyat Kelantan ni secara keseluruhan memang tolak PAS. Ya. Secara keseluruhan di Kelantan itu sendiri. Tapi perantau. Pengundi-pengundi luar ni saya pun tak faham. Dia duduk Selangor, dia syok dekat Selangor, dia balik Kelantan tu dia rasa Islam terancam kat sana. Jadi dia duduk kat Tapi sini. dia duduk di Selangor. Dia duduk Selangor. Dia tak rasa pun Islam jadi terancam. Dia duduk tu dia tak rasa. Dia balik sana dia rasa Islam terancam. Saya tahu benda tu kenapa mereka merasakan. Jadi sebenarnya memang kita kena berusaha pastikan rakyat Kelantan negeri Kelantan tu maju supaya rakyatnya boleh bekerja kat sana. Dengan cara itu saja rakyat Kelantan boleh berubah. Ya, ya. Jadi kalau rakyat Kelantan dia duduk di Selangor, dia rasa dia terancam kat sana. So dia balik-balik tu dia usaha salah. dia pastikan mak dia tak terancam, ayah dia tak terancam. Sedangkan ayah dengan mak dia nak tukar Kajian. terancam di sana. Merasa terancam dengan kerajaan macam tu, dengan isu air, dengan isu kemiskinan, dengan isu sosial masyarakat itu. Jadi saya fikir memang kita harus terus konsisten bawa perubahan kepada Kelantan itu. Saya yakin bahawa generasi muda Kelantan dan masyarakat Kelantan secara keseluruhan sedikit demi sedikit boleh berubah. Bukan kita pun yakin bahawa perubahan boleh berlaku. Begitulah juga dengan Terengganu dan seumpamanya. Jadi Terengganu ni biasa berubah kerajaan. Kelantan tak berubah. Saya fikir gelombang biru ada dan Kelantan sebenarnya masih ada peluang. Ada. Kerana hari mengundi adalah 12 hari bulan Ogos. Jadi rakyat Kelantan ada tempoh lagi 1 bulan ni untuk mereka buat perubahan. Dan saya fikir bukanlah satu yang mustahil untuk rakyat Kelantan. Kerana saya ingat kata Tengku Ni Aziz, Kelantan tu adalah universiti politik. Ya. Jadi kalau mereka melihat balik kepada nilai-nilai agama yang penting, yang sebenar. Jadi sebenarnya perubahan harus dibuat. Dan sebenarnya rakyat Kelantan macam saya sebut, kalau kerajaan itu diberi peluang dan dia tak boleh lakukan, so apa lagi? Dan Buatlah perubahan pada masa yang bukan satu dosa untuk menukar kerajaan. Bukan satu dosa lah untuk menukar kerajaan. dia kadang-kadang tak tukar tu yang berdosa. Jadi akhirnya kita memikul beban itu. Dan saya selalu menyebut kalau PAS mahu mengaitkan dia dengan akhirat. So kalau masyarakat itu miskin, kehidupannya terbiar dan hidup dalam keadaan serba kekurangan, masalah sosial itu melata. So apakah jaminan pada akhirat dia? Dan dia naik Mercedes. Di saat rakyat miskin dia naik Mercedes. Tak payah nilai lah Jeming. Dia kadang-kadang rakyat ini bila macam tu dia bangga dengan pemimpin dia macam tu. Biar dia susah tetapi biar pemimpin Allahu Akbar. jadi dia apa? Sebab dia kata apa? Sebab pemimpin macam tu kan Allah beri dia rezeki lebih. Kerana dia pemimpin. Jadi tak subat memang begitu Jeming. Itu sebab banyak yang kalau kita tengok yang ajaran-ajaran sesat tu Jeming kan. Tok guru dia tengok orang yang ikut tu Jeming. Sampai kaki boleh minum. Jadi dia sebenarnya masyarakat begitu. Sepatutnya kita punya akal untuk kita menilai itu semua. Jadi bagaimana kehidupan rakyat. Itu sebab saya memang suka pergi Kelantan, pergi Terengganu. Saya bawa Jeming pergi rumah-rumah rakyat tu. Tengok daripada itu. Daripada kita tengok rumah tu dengan lantainya buruk dengan itu sudah cukup mendidik kita. Jadi kalau kita dapat lebih tu agak-agak lah supaya kita boleh melihat antara masyarakat dengan kita tu tidaklah bumi dengan langit. Macam di Kedah tu orang banglo besar. Okey Bina, kita dah ambil. Okey, apa saya nak cakap ya? Tadi Nabi cakap kau yang kita belum air jernih. Di Kelantan kita tak boleh jernih. Air Sungai Kelantan tu tak obeng dah.